مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأما بعد. Yang berbahagia Ustaz Zuramli selaku pengerusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, seterusnya Esko Dewan Dakwah dan semua ketua division, dan tak lupakan kepada kerja keras yang diwujudkan oleh bahagian media Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Tak lupakan juga kepada seluruh barisan kepimpinan Majlis Dakwah Negara yang betul lumus untuk menjayakan dakwah ke seluruh muka bumi ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama untuk kita meneruskan program yang sangat bermakna, program yang tidak ternilai harganya, iaitu Tazkirah Pagi. Dan mudah-mudahan pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah bila kita duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan dikira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita dan seterusnya, akan melayakkan kita untuk mendapat syafaat Nabi SAW dan juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, amin. Sebelum kita masuk kepada tajuk yang kita bakal bincangkan pada hari ini, saya minta pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang budiman untuk pertama sekali like page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Yang kedua, Allahumma salli alaihi wasallam, subscribe YouTube channel Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Yang ketiga, boleh tinggalkan komen yang membina pada kami. Yang keempat dan seterusnya, kami memerlukan sumbangan pada anda semua untuk melancarkan perjalanan gerak kerja Majlis Dakwah Negara untuk menyantuni semua dalam memberikan kemanisan agama Islam itu sendiri, insya-Allah. Jadi kalau kita tak mampu untuk turun berdakwah, sekurang-kurangnya kita memberikan sedikit sumbangan kita yang akan memudahkan kerja dakwah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pertama sekali minta maaf atas kelewatan kita memulakan tazkirah pagi ini, walaupun sebenarnya dijadualkan pada 7.30 pagi sepatutnya, tetapi ialah kami mengalami masalah teknikal, dan alhamdulillah dengan izin Allah dapat diselesaikan dengan terbaik, Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau yang ada maksudnya rezeki yang lebih itu bolehlah menyumbang, apa juga
equipment yang boleh diberikan kepada Majlis Dakwah Negara ataupun Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara untuk lebih melancarkan perjalanan insya-Allah. Walau bagaimanapun, terima kasih atas sumbangan anda selama ini insya-Allah. Jadi boleh terus salurkan sumbangan anda di nombor akaun Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara yang tertera di skrin handset anda ataupun di skrin komputer anda sekarang insya-Allah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita nak bicara tentang rasional kita nak bincang ada apa tentang nama. Ada apa pada nama Ada apa pada nama. Kalau kita lihat pada tajuk ni, ada apa pada nama, dia boleh bawa dua. Pertama, dia bawa yang macam ada apa pada nama kan. Seorang kita mikirkan alah tak ada nama apa-apa pun tak apa, kita bukan popular pun tak apa, itu mungkin kita boleh takrifkan dengan ada apa pada nama. Tetapi sebenarnya hari ini kita bukan nak bincang tentang tu, kita nak bincang tentang ada apa pada nama, maksudnya keistimewaan pada nama itu, keistimewaan pada nama. Kenapa setiap benda atas muka bumi ni ada namanya. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 31 kan, Allah SWT berfirman wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam AS nama semuanya. Berarti semua sesuatu atas perkara ini ada namanya. Dan kalau kita rujuk dalam sunnah Nabi SAW, disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, pakaian Nabi SAW, Nabi kalau memiliki pakaian baru, Nabi akan menamakan pakaian tersebut. Nabi akan menamakan pakaian tersebut. Ada serban Nabi yang dipanggil ashab. Ashab. Ashab maksudnya awan, sebab dia umpama pintalan awan diletakkan atas kepala Nabi SAW, lalu dinamakan serban Nabi dengan ashab. Jadi semua ada nama. Tidak apa pentingnya nama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali adalah kita rujuk dulu perkataan ismun tu apa. Ismun dalam bahasa Arab bermaksud ketinggian. Ismun dalam bahasa Arab bermaksud ketinggian. Jadi nama ni merupakan suatu ketinggian bagi kita. Nama merupakan suatu ketinggian bagi kita. Sebab itulah pepatah Melayu menyebutkan bahawa harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama kan. Kenapa? Rupa-rupanya tuntutan daripada peribahasa tersebut, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi kita perlu menjaga nama kita, perlu meletakkan nama kita pada kedudukan yang tinggi, sebab bila mana kita melakukan suatu perbuatan yang buruk, bila kita telah meninggal dunia, kita akan dikenang dengan nama yang buruk. Kita meninggalkan suatu nama yang buruk. Tetapi kalau kita melakukan perbuatan yang baik, membantu orang, kita popular dengan sebab ketinggian ilmu kita menjadi pakar rujuk, kemudian kita berdakwah. Bila kita meninggal dunia, kita meninggalkan nama yang baik. Kita meninggalkan nama yang baik dan akhirnya dikenang sebagai seorang yang baik. Sebab itu penting nama. Penting nama. Dan kalau kita lihat pun, baginda SAW diberikan dengan nama yang sangat baik. Nama yang sangat baik. Nama yang sangat istimewa. Dan mengikut riwayat, tidak pernah manusia menggunakan nama Muhammad sebelum daripada baginda SAW. Jadi apa maksud Muhammad? Muhammad ni, mim ha mim, ada tasydid atal mim dan dal, Muhammad. Muhammad ni maksudnya banyak terpuji, banyak terpuji ataupun banyak dipuji dan sentiasa dipuji. Kalau nama Nabi SAW dalam kitab Injil yang disebut dalam surah As-Saff, tak silap saya, ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi selepasku, kata Nabi Isa AS. Nabi Isa AS namanya Ahmad. Kalau dinamakan Ahmad, Ahmad ni dalam nama Nabi SAW dalam kitab agama Samawi disebut sebagai Ahmad. Ahmad maksudnya yang terpuji, yang paling dipuji. Tapi Muhammad bermaksud yang banyak dipuji dan sentiasa dipuji. Kenapa? Ada riwayat kata Allahumma salli ala Muhammad, atuk Nabi SAW, atuk Nabi SAW Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun nama sebenarnya bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama sebenarnya adalah Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Kalau kita mengaji, kalau kita baca rawi yang kedua dalam kitab Al-Barzanji kan, wa aquluhu wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi kan. Fa aqulu, kata Ja'far Al-Barzanji, huwa, dia adalah Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad adalah penghulu kami kan, bini Abdullah, dia adalah anak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, anak kepada
Abdul Muttalib. Syaibatul Hamdi. Kenapa namanya Syaibatul Hamdi? Syaibah bermaksud uban. Dalam satu riwayat kata atuk Nabi SAW dia lahir dengan setumpuk uban di kepalanya. Jadi mana ada bayi yang lahir ada setumpuk uban di kepala. Jadi dikatakan bahawa uban ni adalah uban yang mulia. Sebab itu dinamakan sebagai Syaibatul Hamdi. Syaibah bermaksud uban yang terpuji. Walau bagaimanapun ada pendapat kedua kata Hashim atau nama sebenarnya Amru. Dinamakan dia Hashim kerana dia adalah orang yang memecah-mecahkan roti untuk dimasukkan dalam kuah untuk membanyakkan makanan lalu diberikan kepada jemaah haji ketika itu. Jadi Amru perbuatannya Hashama maksudnya orang yang memecahkan. Jadi Hashim adalah orang yang memecahkan roti. Jadi orang memecahkan roti dipanggil Hashim. Jadi Hashim ni dia ada riwayat kata dia nak anak dia ni supaya lebih matang daripada usianya. Sebab itu dia panggil Syaibah. Maksudnya seorang ni muda tapi pemikiran dia matang, pemikirannya dewasa. Jadi doa daripada Hashim ingin anaknya yang nama Syaibah ni supaya pemikirannya mengatasi usianya. Sebab itu kalau kita perasan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, panggilan Syekh Shin ya ha Shin ya kha Syekh Syekh itu kalau rujuk dalam bahasa Arab ialah orang tua, syuyukh orang tua. Tapi kenapa ulama-ulama hebat kita panggil Syekh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh siapa lagi? Syekh Aman Al-Azhari ataupun Syekh, semua kita panggil Syekh. Syekh ini adalah bukan kerana usianya yang tua tetapi usianya ataupun ketinggian ilmunya mengatasi usianya. Ketinggian ilmunya mengatasi usianya. Sebab itulah Syaibah maksudnya adalah uban. Itu doa daripada Hashim yang ingin anak dia ni. Sama juga dengan atuk Nabi SAW memberikan Nabi nama dengan Muhammad supaya Nabi ini sentiasa dipuji di dunia ini dan di langit. Dan keduanya banyak dipuji. Banyak dipuji. Dan Alhamdulillah nama tersebut jadi doa dan sampai sekarang kita tetap memuji. Tidak akan putus dia sampai hari kiamat nanti. Orang akan memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya nama. Itu pentingnya nama. Yang kedua, kalau kita rujuk dari sudut nama ni, okay, kita akan dipanggil nanti di padang mahsyar dengan nama yang baik. Kita akan dipanggil di padang mahsyar dengan nama yang diberikan kepada kita. Sebab itu kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahawa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kata Nabi SAW dari hadis ini diriwayatkan oleh Abu Darda, menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-nama yang baik ataupun nama-nama kamu dan nama-nama bapa kamu. Fahassinu, maka perelokkanlah namamu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Dalam hadis ni sebenarnya tuntutan untuk memberikan nama yang baik. Kan? Nama-nama yang baik. Sebab yang ketiganya antara rasional kita bincang tadi adalah pertama ketinggian. Nama itu adalah merupakan ketinggian. Yang kedua, kita akan dipanggil oleh Allah nanti, akan kita panggil di akhirat nanti dengan nama kita. Dan yang ketiga sebenarnya adalah dalam nama ada doa. Dalam nama ada doa. Sebab itulah kita dituntut memberikan nama yang baik, yang membawa maksud yang baik, supaya bila kita dipanggil, kita akan mendapat doa secara tak langsung. Kita mendapat doa secara tak langsung. Sebab itu bagi mereka yang ada anak, bagi mereka yang ada anak ataupun bagi mereka yang baru dikurniakan cahaya mata ataupun cucu, kan, beri nama yang baik. Beri nama. Sebab dalam nama itu ada doa sebenarnya. Dalam nama ada doa. Jadi carilah makna-makna yang baik. Ada orang tanya, Ustaz, saya pernah bersiaran di RTM1, saya sebut pada nama ada doa. Ada pemanggil yang membuat panggilan dan bertanya pada saya tentang, Ustaz, perlu ke kita ambil nama itu dalam bahasa Arab? Kan, perlu kita ambil nama dalam bahasa Arab. Okey. Sebenarnya kalau kita merujuk, nama-nama Nabi adalah nama yang terbaik. Dan disebut dalam hadis bahawa ada dua nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama disebut dalam hadis riwayat Abu Daud daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, habbu asma'i
ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun nama yang paling disukai oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman itu nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi perlu tak bahasa Arab? Yang terbaiknya kalau ada makna dalam bahasa Arab adalah nama-nama nabi yang memiliki makna yang terbaik. Kalau tak apa, bahasa Melayu pun boleh, tetapi yang pentingnya mestilah membawa maksud yang baik. Membawa maksud nama yang baik. Tu. Kalau nama yang kalau bahasa Melayu pun kalau nama tak baik, kita dituntut untuk tukar sebagaimana disebutkan bahawa kisah Allahumma salli ala Muhammad Abu Hurairah sebelum Islam namanya adalah Abdul Syams. Bila dia bertemu dengan Nabi SAW, bila dia perkenalkan diri bahawa nama aku adalah Abdul Syams bin Sakhar. Lalu kata Nabi SAW, bukankah nama kamu Abdul Rahman? Lalu kata Abu Hurairah, ya aku suka nama itu ya Rasulullah. Jadi dia dikenali dengan Abdul Rahman bin Sakhar. Abdul Rahman bin Sakhar. Dan Abu Hurairah itu adalah gelaran diberikan oleh Nabi SAW sebab dia suka pada anak kucing. Hurrah ni kucing, jadi Hurairah anak kucing. Jadi bapa anak kucing. Sebab dia bila ke pasar ataupun dia keluar dia jumpa anak kucing, dia akan bawa balik ke rumah dan dia tinggal bersama Nabi SAW kan. Jadi sebab itu Nabi gelarkan sebagai Abu Hurairah. Jadi panggilan tu adalah panggilan yang baik. Sama juga dengan Anas bin Malik radhiyallahu an. Disebut dalam kitab Syama'il Muawiyah bab Nabi bergurau kan. Nabi panggil ya dzal uznain, wahai mempunyai dua cuping telinga. Pertama sekali kita tahulah panggilan tu tidak mengaibkan, panggilan tu tidak mengaibkan. Kadang-kadang kita rasa malang, masya-Allah, sedih pula. Ayah kita beri nama yang baik, tapi sahabat-sahabat panggil kita dengan nama yang tak baik, gelaran-gelaran yang tak baik. Telinga kita agak kembang sikit, besar sikit, kita panggil pang. Tu apa? Capang rupanya. Sebab capang maksud sebab telinga kita ni bercapang kan, maksudnya kita panggil capang, masya-Allah. Roy. Kenapa Roy? Bukan Azroy ke, bukan ni, rupanya Boroy. Masya-Allah. Rupanya Boroy. Tak, jangan beri nama macam tu, jangan panggil nama sebab nama ni ada ketinggian sebenarnya. Nama ni ada ketinggian tu. Sebab tu bila membawa maksud yang tak baik, dia tuntut untuk tukar. Dia bawa maksud yang tak baik, dia tuntut tukar. Jadi kalau nama kita contohnya Melati, bunga yang cantik, tak apa, boleh, insya-Allah, tak ada masalah. Cuma kalau bawa maksud yang tak baik tu, kita kena tukar. Jadi ada timbul persoalan bagi saudara baru kita yang baru masuk Islam, dia perlu tukar nama ke? Okey, yang pertama tak perlu tukar nama kalau dia bawa maksud yang baik, bawa maksud yang baik. Tetapi ambillah nama yang paling disukai oleh disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah ataupun Abdurrahman kan. Ataupun kalau nama itu menimbulkan fitnah. Nama menimbulkan fitnah, ya boleh tukar nama. Contohnya kita Islam tapi yalah nama itu jarang ataupun bukan nama, itulah kita maksudnya digalakkan untuk tukar nama lah. Tapi kalau tak tukar nama, selagi mana maksudnya baik dan tidak membawa kepada unsur syirik, dibolehkan. Macam Abdul Syams, kenapa Nabi SAW tukar nama Abu Hurairah dengan nama Abdul Rahman? Sebab Abdul Syam bermaksud hamba matahari. Jadi dia menunjukkan kepada syirik. Kadang-kadang dia meletakkan nama Abdul Ka'bah, hamba kepada Ka'bah. Ada juga yang pakcik Nabi SAW, nama sebenar Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bermaksud hamba kepada berhala yang nama Uzza. Kan Lata dan Uzza kan. Jadi nama tu nama tak baik. Selagi mana nama yang baik, insya-Allah. Sebab itu nama ni ada doa sebenarnya, ada doa. Tapi sebab itulah kalau kita nak ambil nama, sebaiknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh merujuk dengan ustaz, boleh merujuk dengan alim ulama untuk minta nama yang baik. Sebab kadang-kadang bunyinya sedap dan kita jumpa dalam Al-Quran kan. Kita jumpa dalam Al-Quran contohnya Syarrul Bariyah, Syarrul Bariyah. Syarrul Bariyah bermaksud seburuk-buruk. Al-Bariyah ni maksudnya makhluk yang melata atas muka bumi ni. Jadi bunyi sedap Syarrul Bariyah, tapi maksud yang tak bagus. Yang bagusnya Khairul Bariyah. Mungkinlah ibunya ialah
Dia rujuk dalam Al-Quran, ulaika hum khairul bariyah. Jadi anak pertama dia letak nama khairul bariyah. Jadi dia dah rancang dah kalau ada anak kedua perempuan, dia nak letak nama ayat seterusnya tu, ulaika hum syarrul bariyah. Jadi seorang khairul bariyah, seorang syarrul bariyah. Tanpa merujuk makna khairul bariyah tu tak apa, sebaik-baik makhluk yang melata atas muka bumi ni. Tapi kalau syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk yang melata atas muka bumi ni. Jadi makna yang tak baik. Jadi boleh tukar kalau itu sebab dalam nama ada doa. Dan sudut makhraj juga. Kadang-kadang kita pun kena ambil kira juga dari sudut makhraj. Muhammad Naim dengan Muhammad Naim. Naim, Ain dengan Amzah. Naim, Naim dia maksudnya yang baik. Ni'mal maula wa ni'mal nasir kan. Nama yang baik. Tapi kalau Naim, N-A-I-M, maksudnya nama ya namu. Naimun, orang yang tidur sebenarnya Naim ni. Orang yang tidur. Kan tak bagusnya makna dia kan. Orang yang tidur. Jadi kalau Ashabul Kahfi tak apalah. Tidur yang baik, tidur yang baik. Okey, Naim. Tapi sebenarnya ibu dan ayah dia bukan nak letak nama Muhammad Allah Muhammad Naim tu bermaksud tidur tapi makhraj ataupun sebutan kita Naim tak Naim Ain Jadi kalau boleh elakkan nama-nama yang hampir dengan makhraj yang boleh merosakkan ataupun merubah makna yang kepada makna yang tak baik itu insya-Allah. Okey, yang ketiga rasional dari sudut akhlak adalah nama yang baik disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain pada tadi, pertama nama ini adalah ketinggian kita. Jadi kita bila meninggal, kita akan meninggalkan nama kita. Kalau kita meninggalkan suatu legasi yang baik, kita akan dikenang dengan nama yang baik. Kalau kita meninggalkan satu legasi yang buruk, kita akan dikenang dengan nama yang buruk. Sebab itu nama adalah ketinggian. Yang kedua, kita akan dipanggil nanti di padang mahsyar dengan nama yang diberikan kepada kita kan. Yang ketiga, dalam nama ada doa. Dan yang keempat ini, nama yang baik sebenarnya disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nama yang baik disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudut psikologinya, sebab itu kita rasa syukur, kita rasa terima kasih. Nama yang diberikan oleh ayah kita ini adalah hasil cetusan idea kreatif daripada ibu dan ayah. Dia adalah hasil cetusan kreatif ibu dan ayah. Saya tertarik dengan satu, baru ni terbaca dalam satu artikel yang dikeluarkan oleh Sinar Harian, sumber daripada kenyataan Ketua Pengarah JPN Datuk Muhammad Razin Abdullah tahun 2018. Dia sebut bahawa nama yang paling terpanjang di Malaysia ada 9 nama. 9 nama. Princess Aura Nur Emily Amara Aulia Bidadari Nawal Alexandra binti Muhammad Sufyan. Princess Aura Nur Emily Amara Aulia Bidadari Nawal Alexandra binti Muhammad Sufyan. Okey. Kenapa nama macam ni panjang-panjang? Princess Aura, lepas tu Nur Emily Amara Aulia Bidadari Nawal Alexandra. Ini adalah hasil cetusan idea ibu dan ayah. Hasil cetusan idea dari ibu dan ayah sebenarnya. Okey. Jadi nama kita ni adalah hasil cetusan idea kreatif ibu dan ayah kita. Ada yang menamakan anak dia dengan mencantumkan. Contohnya kalau kita pernah dengar dulu pakar astronomi Malaysia, Datuk Mazlan. Dia orang perempuan tapi Datuk Mazlan. Kenapa Mazlan? Maz ni maksudnya Malaysia, Lan itu adalah New Zealand. Jadi dia lahir di New Zealand. Jadi akhirnya jadi orang yang hebat, pakar astronomi Malaysia, Datuk Mazlan kan. Jadi itu adalah idea kreatif daripada ibu dan ayah. Selagi mana maksudnya tidak membawa kepada maksud yang tak baik, ya, dibolehkan insya-Allah. Yang kedua, dari sudut psikologinya adalah bila ibu meletakkan nama ataupun ayah meletakkan nama kepada anaknya, ini adalah merupakan rasa syukur yang sangat tinggi, keterujaan yang sangat tinggi oleh ibu dan ayah. Sebab itu dia nak meletakkan suatu nama yang sangat berharga pada diri mereka, aset yang sangat berharga untuk dirinya di dunia ataupun nanti bila mereka berada di alam barzah dan alam akhirat nanti. Sebab itu nama ini adalah sebagai tanda syukur, tanda keterujaan. Sebab itulah Nabi SAW memberikan nama kepada barang-barang yang Nabi ada. Contohnya ridak Nabi SAW, serban Nabi SAW, Nabi menamakan dia. Baju Nabi SAW, Nabi menamakan. Supaya kita ni
menghargai baju tersebut, menghargai baju tersebut. Dan baju tu ada, kita panggil sentimental value. Ada rahsia ataupun ada nilai tersendiri bagi kita. Mungkin bagi orang biasa, tetapi bila dia sesuatu yang ada nilai dalam diri kita, kita akan meletakkan nama yang mahal, nama yang unik sebagai kita menghargai, sebagai kita menyayangi. Sebab itulah ibu dan ayah yang memberikan nama kepada nama anaknya sebenarnya adalah kerana menyayangi, kerana menghargai nikmat Allah beri pada mereka, jadi mereka menamakan dengan anak yang baik, kan? Yang ketiga, rupanya dari sudut psikologi ni, nama yang diberikan oleh ibu dan ayah kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah hadiah. Hadiah yang kekal sampai bila-bila untuk kita. Kalau hari lahir kita, ayah kita belikan apa? Telefon bimbit contohnya. Sampai masa mungkin telefon bimbit tu kita takkan simpan sampai bila-bila, ataupun rosak kita takkan gunakan. Bila dah rosak mungkin kita pun dah terlupa letak kat mana, jadi hilang dah nilainya, kan, walaupun macam tu. Ataupun ada setengahnya telefon bimbit yang belikan oleh ayah dah dijual lah, dah dijual sebab dah ketinggalan zaman, tak mengikut trend dah. Jadi sebab itulah yang kekal pada kita sampai kita meninggal dunia nanti adalah nama. Yang kekal sampai kita meninggal dunia adalah nama. Sebab itu nama adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita rujuk nama yang popular di Malaysia juga, saya ambil daripada tadi tu artikel tadi tu. Nama yang popular di Malaysia adalah Ismail. Oh, hebat kan? Nama Ismail. Kalau orang sekarang nama Ismail dia macam alamak, tak best lah, macam tak komersial lah nama Ismail ni. Tak. Rupanya nama Ismail ni adalah nama yang paling popular di Malaysia. 72,157 orang yang menggunakan nama Ismail. Nombor 2, nama yang paling popular di Malaysia bagi lelaki adalah Ahmad. 57,914 orang yang menggunakan nama. Dan yang ketiga yang popular di Malaysia ini adalah Abdullah, yang menggunakan adalah 47,989 orang yang menggunakan. Manakala bagi perempuan pula, nama yang paling popular di Malaysia adalah Fatimah. Nampak masih lagi nama lama tapi inilah nama yang popular. Fatimah 74,605 nama, ataupun 5 orang yang menggunakan nama tersebut. Yang kedua Zainab, juga nama lama, kan? Tapi ini Fatimah, anak Nabi SAW. Zainab, anak Nabi SAW, kan? 41,450 orang. Azizah 34,114 orang menggunakan nama tersebut. Dan hebatnya kalau kita bincang nama Ismail ni, masya-Allah, kan? Ini adalah rasa syukur yang tak terhingga daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Bila Nabi Ibrahim ni dia diuji dengan tak ada zuriat, dan hanya dapat zuriat ketika umurnya 80 tahun. Ada riwayat kata 83 tahun, kan? Dia menunggu zuriat sampai isterinya Siti Sarah, dia merasakan sedih melihat Nabi Ibrahim AS yang setiap hari berdoa pada Allah SWT untuk dikurniakan zuriat. Sebab Nabi Ibrahim nak biar ada anak lelaki yang akan menyambung kerja-kerja dakwahnya ataupun meneruskan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia berdoa, ya Allah, kurniakanlah aku zuriat, Allah, kurniakan aku zuriat, Allah. Lamanya ketika hanya ketika berusia 83 tahun ataupun riwayat 80 tahun barulah dianugerahkan seorang anak. Sebab itu lahirnya Nabi Allah Ismail ni, bila terdengarnya tangisan bayi yang baru dilahirkan, yang ketika itu bunyi terus terkeluar daripada mulut Nabi Allah Ibrahim perkataan Ya Shimail. Ya Shimail ini dalam bahasa Hebrew bermaksud Yasma'ullah, Allah mendengar, ya. Jadi Allah mendengar permintaan dia selama ini. Jadi dinamakan dia dengan Ya Shimail, dan disebut dalam bahasa Arab dia dipanggil Ismail. Jadi nama yang Ismail, walaupun kita kata tadi Allah, nama tak komersial lah, ya, nama orang lama lah, ya, tak best lah, ya, kan. Nama ni Allah, nanti orang panggil Mail, kan. Itu salah kita pula panggil nama Mail, sedangkan nama sepatutnya kita panggil dengan nama penuh, dengan nama penuh. Abdul Rahman kita panggil Man. Tak, panggil nama penuh Abdul Rahman. Itu. Kalau nama orang tu Abdullah, ni lah, Masya Allah, kita go kan. Ismail
adalah nama yang sangat unik. Ismail adalah nama yang tak dirancang. Nama yang tak dirancang. Ada orang dia rancang nama anak dia masa zaman dia bercinta kat universiti lagi. Yang paling teruk sekali masa zaman bercinta masa darjah 6 dulu. Nanti kalau kita ada anak, kita letak nama ni sampai alhamdulillah direzekikan untuk dia berkahwin, jodohnya panjang. Dan dia ingat nama yang dipilih, dan itulah nama yang diletakkan pada anak pertamanya kan, nama anak pertamanya. Tapi nama Ismail ni sangat unik sebenarnya. Itu Nabi Ibrahim tak rancang pun nama Ismail kan. Itu adalah lahir daripada rasa syukur yang sangat tinggi daripada Nabi Allah Ibrahim bila dikundikan zuriat. Sebab itulah diberikan nama Ismail, sebab perkataan Yashimail berasal daripada bahasa Hebrew yang bermaksud Yasma'ullah, Allah mendengar. Allah mendengar permintaan dia selama ini. Itu hebatnya nama. Okey, sebab itu yang kita nak bicara tentang tu insya-Allah. Jadi sebagai kesimpulannya, apa ada pada nama, rupanya nama itu sangat istimewa. Nama itu sangat bermakna. Yang pertama, nama ni merupakan ketinggian seseorang. Nama merupakan ketinggian seseorang. Okey. Macam saya lah, nama saya Rushdie. Saya tanya arwah ayah saya, tanya arwah mak saya tanya kenapa nama Rushdie kan. Dia kata time tu keluar cerita Piramli, Dr. Rushdie. Jadi dia kata nak anaknya jadi doktor, tapi minta maaf ayah, minta maaf umi, anaknya tak jadi doktor pun, tapi insyaAllah berusaha untuk dapat title DR doktor di hadapan tu insyaAllah. Kalau tak jadi doktor perubatan pun, mudah-mudahan Allah rezekikan jadi doktor falsafah, doktor falsafah. Amin, doakan insyaAllah. Lepas tu kenapa ejaannya ROSDIE dalam IC saya nama Rushdie, ROSDIE. Kenapa E? Dia kata unik, tak ada orang guna kan. Biasa ROSDIE, RUSDI, jadi ROSDI, jadi tambah E tu bunyi Rushdie kan tu. Tapi kenapa saya eja dengan RUSYDI? Sebab saya nak makna doa, ada doa. Ayah saya panggil Rushdie tapi saya sebut Rushdie. Rushdie sebab Ra Shindal ini maksudnya adalah petunjuk. Rushdie, Ra Shindal maksudnya kecerdikan. Jadi mudah-mudahan itu semua kecerdikan dan memberi petunjuk pada semualah. Mudah-mudahan insya-Allah. Doa kan. Itulah tadi kita bincang. Pertama, ketinggian. Yang kedua, kita akan dipanggil di padang mahsyar dengan nama kita. Yang ketiga adalah dalam nama ada doa. Yang keempat, nama yang baik disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut rasional psikologi, nama ini adalah sentuhan kreatif ibu dan ayah. Yang kedua, dia lahir daripada rasa syukur yang tinggi daripada ibu dan ayah. Dan yang ketiga, dia adalah hadiah yang berkekalan sampai kita meninggal dunia. Itu adalah hadiah yang diberikan oleh ibu dan ayah kita. Yang keempat, kalau kita rujuk, yang keseterusnya, rasional dari sudut adat Melayu kita, kenapa ada peribahasa menyebutkan bahawa harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, sebab maksudnya orang yang baik meninggalkan nama yang baik, orang yang jahat meninggalkan nama yang jahat. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ruang yang diberikan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, dan alhamdulillah minta maaf atas kelewatan untuk kita bersiaran hari ini, ada masalah teknikal sikit. Jadi secara sebelum kita menutup pertemuan kita pagi ini, saya sekali lagi menyuruhlah pada semua sahabat-sahabat di luar sana untuk pertama like dan share video ini. Yang kedua, kita like page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Yang ketiga, kita subscribe channel YouTube Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Yang keempat, kami memerlukan sumbangan ikhlas daripada anda semua untuk kelancaran dakwah di Malaysia ini dan seluruhnya di muka bumi ini. Jadi cukup sekadar itu. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير